darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, hari ni aku akan share dengan korang pengalaman aku dengan pre-love item. Tetapi cerita ni bukan cerita seram, aku beritahu terus terang. So, janganlah pula tiba-tiba ada orang komen, oh cerita kali ni tak seram. Tak, aku tak ada niat langsung nak bagi korang ketakutan. So, hari ni cerita santai sahaja tentang pre-love item ni. Mungkinlah bagi setengah orang dia rasa macam, oh suspense. Tapi niat aku bukan untuk menakutkan korang dan bukan untuk menghasut korang supaya tidak beli barang second. Okay, pre-love item ni beza dengan bundle. Pre-love ni biasanya kepunyaan seseorang and then dia nak jual lah, dia rasa dia tak nak guna dah. Benda-benda macam tu lah, ramai je orang buat pre-love item sekarang ni. Tetapi cerita ni bukan berlaku pada tahun 2021. Okay, masa tu berlaku pada tahun yang first cerita ni aku tak ingat dah pada tahun bila, tapi yang pasti masa tu aku nak ada pergi dinner. So tema dia kena pakai pakaian-pakaian vintage. Jadi aku ni bukan penggemar pakaian vintage pada masa tu lah. And then masa tu pula bukan trend macam zaman sekarang ni, orang-orang semua nak nampak hipster apa semua tu, yang tak ada. So, aku tak ada niat langsung untuk beli baju. Maksudnya beli baju baru lah kan. Kalau baju baru ni biasanya mahal sikit lah. Beza pula dengan pre-love ni. Pre-love ni orang dah pakai kan. So, dia akan jual murah masa tu lah. Jadi, aku ni prefer untuk cari baju dekat mudah. Okay, korang mesti tahu. Mustahil korang tak tahu application ni. Okay, dulu web lah, web kan. So, aku pun carilah, jumpalah sehelai baju ni. Jadi baju ni harga dia murah sangat-sangat lah. Okay, aku memang plan untuk pakai pada masa dinner sahaja. So masa beli tu, okay lah, nice jugalah. Tapi baju tu dia macam agak, kain dia agak sedikit keras, yang di mana membuatkan korang rasa macam kena pakai dulu, pelasak sikit baru macam selesa sikit. Kiranya pakai sekali and then basuh, lepas tu pakai, lepas tu basuh. Macam tu lah lebih kurang, nak bagi selesa kan. Jadi pakaian ni, okay, waktu dah dapat tu memang basuh dululah sebelum pakai, okay. Aku tak terfikir apa-apa sebab benda ni selalunya tak pernah terjadi dan tak mungkin terjadi dan tak pernah terfikir di benak otak aku untuk ada kisah-kisah macam orang kata creepy tau. Pada masa tu, aku nak keluar pergi pasar malam kot tak silap. So aku try lah pakai baju tu dengan seluar jeans. Masa tu aku free hair, so tiba je dress apa-apa kan. Lepas tu balik tu aku macam tak sengaja tertidur lah sebabnya penat. Jadi aku pun tidur. Memang tak ada kena mengena langsung dengan baju. Maksudnya kita tak ada langsung terfikir anything ataupun apa. Okay. So masa aku tidur tu, aku ada mimpi seorang perempuan ni datang and then dia bergaduh dengan aku macam mana ke. Dia tarik macam dia menyatakan sesuatu benda yang membuatkan dia marah beserta sedih. Dia rentap baju yang aku pakai tu. Dia berkaitan dengan baju lah. Lepas tu dia rentap macam mana entah gaduh, aku pun tak tahu. Tapi dalam masa yang sama aku pun sedikit takut dengan mimpi tu. And aku tersedar. Lepas tu bila aku tersedar tu macam berpeluh jugalah. Benda tu macam real tau. Lepas tu bila aku tersedar, aku dapati baju aku yang pakai tu terkoyak bahagian bawah ni. Dia baju butang-butang tau, macam kemeja. Okey, baju tu sebenarnya ada lagi tapi bukan kat aku sekarang ni. Dan kalau ada pun aku mungkin tak tunjuk kat korang sebab aku takut di antara viewer aku kat sini yang tengok ni adalah orang yang menjual baju itu. Jadi masa tu bila baju tu dah terkoyak tu, aku macam terjaga and aku terkejut. Sebab sebelum tu aku keluar, aku tak ada langgar apa-apa, aku tak ada buat apa-apa. Dan baju tu disampaikan kepada aku dengan baik. Okay, tiada koyak, tiada cacat cela. So benda yang koyak tu adalah kejadian yang berlaku dalam mimpi aku. So bila aku dah bangun, faham aku benda tu macam jadi in real life tau. Macam seolah-olah mungkin aku tak sedar ke macam mana ke, atau dia datang semasa aku tidur ke, macam mana itu semua kerja Allah, aku tak tahu. Wallahualam. Cuma nak ceritakan kat sini keadaan baju tu koyak setelah aku terjaga daripada mimpi yang ngeri. Mimpi tentang perempuan tu. Jadi aku pun fikir. Tapi aku tak terlintas lah untuk bertanya kepada seller tu kan, baju ni baju siapa ke apa ke. Cuma faham aku macam mungkin ada sedikit terkait. Atau mungkin baju tu baju arwah mak dia ke, ataupun baju mak dia ke, baju nenek dia ke. Sebab baju tu memang baju lama dan brand dia bukanlah brand yang terkini. Baju vintage, korang tahulah kan. Kalau ada zaman sekarang ni lain. Zaman sekarang ni memang ramai gila orang yang keluarkan balik style-style vintage apa semua. And then brand-brand dia orang kita boleh tahulah brand-brand orang zaman sekarang kan. Tapi baju tu memang baju yang lama.
Macam zaman ala-ala mak aku dulu. So aku pun faham macam mungkin baju tu bukan kepunyaan si dia tu ataupun warisan ke apa ke, tapi dia jual baju tu kan. Lepas tu kena kat aku nak jadikan cerita terkena macam tu. Wow malam. So itu adalah kisah pertama aku dengan pre-love item. Kisah kedua aku ni berkaitan dengan perabot. Meja kecil yang nak letak tepi katil. Okay? Meja dia taklah kecil sangat. Dia macam besar-besar standard-standard je macam tu. Tapi ada laci juga, boleh letak barang-barang. Okay? So aku beli barang ni dekat Mudah juga. Okay? Jadi barang ni kenapa aku beli kat Mudah? Sebab aku rasa macam nak pakai buang. So aku beli sementara aku duduk kat rumah sewa ni. Lepas tu bila aku nak pindah, aku just buang ataupun leave it je dekat situ. Aku planning macam tu lah. So aku memang tak ada niat pun nak beli yang baru, melainkan almari baju dan sebagainya. And meja tu dalam keadaan cantik lagi. Jadi aku pun beli, harga pun murah. Okay, aku pun deal dengan orang tu. Okay lah, beli semua-semua tak ada masalah kan. Hari pertama tak ada apa-apa pun. Hari kedua tu, pada satu petang lah macam tu, aku nak buat kerja tau kat meja tu. Aku tengah menulis. Sekali tu kan aku ada bau yang sesuatu yang sangat-sangat busuk, yang macam memang rasa macam bau-bau bangkai. Tetapi susah nak cakap. Bau hanya darah pun ada kan. Lepas tu aku pun cari sekitar bilik tu. Aku cari kat mana datang bau tu kan. Nak cari punca. Aku cari apa. Aku terbau memang dekat meja tu tau. Meja yang aku beli tu. Jadi aku macam pelik. Kenapa bau busuk yang busuk-busuk ni, ada bangkai apa-apa ke kan? Tapi meja tu macam hari kedua tau. Hari kedua baru dia datang tu. Yang maknanya barang tu sampai adalah hari kedua tu yang aku start bau. Hari pertama tu tak ada bau apa-apa. And aku rasa macam tak ada apa. Hari kedua tu yang start bau sampai tahap macam tak boleh nak duduk diam tau. Jadi aku try spray Febreze. Mula-mula aku spray. Lepas tu kuat bau dia, aku spray perfume pula. Still berbau. Lepas tu dia ada bau, dia ada time tau. Bau dia macam nak dekat-dekat maghrib macam tu dia keluar bau tu. Tapi bila malam atau pagi tengah hari, kalau kau hidu, kau cium betul-betul kat meja tu, memang tak ada langsung bau tu tau. Tapi bila maghrib, dia berbau. Aku dah jadi macam tak sedap hati tau. Lepas tu, masa malam tu, aku sajalah memang letak Quran dekat atas meja tu. Aku nak tengok macam mana pergi dia. Quran, Yasin, yang buku kecil-kecil tu kan, aku letak situ, aku susun betul-betul. Lepas tu macam tak ada apa-apa kan. Maghrib tu pun tak ada apa-apa. Lepas tu, benda tu terjadi bila aku dah angkat letak barang-barang lain. Macam aku letak barang-barang macam bedak dan sebagainya kan. Aku tak letak Quran. So, memang nampaklah kat situ meja tu yang something wrong. Jadi, satu hari tu, aku memang ambil masa untuk telitikan kat meja tu. Aku tengok betul-betul di sudut-sudut. Korang perasan tak, meja kalau macam kayu, dia akan nampak sikit lah. Walaupun dia dah polish, walaupun dia dah letak apa semua tu, cat-cat apa semua, dia akan nampak garis-garis kayu tau. So garis-garis tu kan, aku pun teliti satu-satu. Lepas tu aku nampak macam ada merah-merah. Ada bahagian macam meja tu 4 segi. Dekat ujung-ujung tu dia macam ada merah-merah kau. Tak situ bau dia lagi kuat tau. Dia nak kata macam bau darah pun susahlah aku nak cakap. Takkan aku nak kata itu darah, tapi darah ni kalau dia dah kering, lama-lama dia dah hilang bau tau. Jadi aku perhati betul-betul kat situ. Tapi bila siang memang tak ada langsung bau tu. Sampailah jadikan satu ketika tu, lepas seminggu macam tu benda yang sama juga terjadi, aku pun contact lah seller yang jual tu. Lepas tu tak reply. Seminggu lepas aku contact tu baru dia jawab. Aku cakap macam ni kat dia. Aku cakap salah nak tanyalah, meja tu sebenarnya daripada mana Lepas tu kan dia cakap, mula dia jawab salam aku. Lepas tu dia tanya kenapa dia macam tu. Lepas tu aku cakap lah, tak ada apa saja nak tahu. Aku tak bagi tahu kat dia apa-apa tau. Lepas tu dia cakap macam ni, ada masalah dia cakap tu. Lepas tu cakap, sebenarnya meja ni daripada siapa? Cakap lah. Lepas tu dia cakap, memang meja awak ke? Aku tanya kat dia. Lepas tu dia cakap, oh tak, sebenarnya meja ni pun beli daripada kawan dia macam tu. Lepas tu kenapa, ceritalah dia cakap tu. So bila dia cakap macam tu pun dah menunjukkan seolah-olah macam dia ni ada menyimpan sesuatu cerita kan. Tapi aku tak adalah macam beria cakap apa semua. Macam tak ada apalah, saja je tanya. Sebab meja tu macam antik, tiba-tiba terlintas nak tanya meja tu daripada siapa. Lepas tu dia cakap, oh ye ke ni? Dia kata hihi. Oh ye ke ni, hihi. Macam tu lah. So aku faham lah, mungkin meja tu ada kisah-kisah ke, tak tahulah. Tapi itu semuanya asbab. Kalau nak ikutkan logik akal, perkara-perkara macam tu tak sepatutnya pun. Kalau kata pun lah meja tu pernah ada orang meninggal terantuk ke, macam cerita drama apa semua tu kan, tak logik pun bau tu kekal selamanya. So ini adalah mainan jin yang nak bagi aku rasa risau, takut dan terfikir ke apa-apa benda semua macam tu. Tapi alhamdulillah, lama kelamaan setelah aku buat macam tak tahu, aku buat tak reti macam tu kan, benda tu hilang sendiri. Maksudnya macam gangguan ke ataupun bau tu sendiri dah tak datang. Maksudnya bila kau buat tak endah kan, benda tu pun tak adalah.
Meja tu kalau korang tanya kat aku sekarang ni, meja tu memang kat rumah lama lah aku tinggal, aku tak buang. Sebab masa yang lepas aku dah guna tu, lepas dah lama-lama tu bau tu pun tak ada. So aku rasa macam tak ada apa-apa yang meragukan untuk tinggal barang tu. So ya, barang tu ada kat rumah lama lah. Kisah yang ketiga ni berkaitan dengan piano. Okey, kisah dia ni bukan barang aku tau, abang aku. Abang aku suka main alat-alat muzik. So dia suruh aku beli piano ni, pergi ambil dengan orang ni, dia deal dengan orang ni lah. Okey, abang aku yang deal dengan orang tu nak beli barang, and then dia suruh aku pick up kat satu tempat. Aku pun pergi dengan ayah aku kan, bawa lori apa semua lah. So sebelum aku nak ambil barang tu semua, aku borak-borak lah dulu dengan owner tu kan, tanya macam-macam, okey function semua okey ke apa ke semua-semua. Jadi masa tu dia orang nak pindah rumah. Okey, dia angkat barang, kiranya macam dia memang nak clear barang, tapi belum sepenuhnya clear. Piano tu kita orang pun angkat. Masa nak angkat tu tengah borak-borak tu semua kan, aku ada nampak satu kemunculan seorang pakcik tua ni. Tapi bagi aku macam benda tu biasa, sebab kalau aku pergi kat mana-mana pun, even aku pergi rumah orang, kadang-kadang ada rumah orang ni, orang tu rumah orang ni, even hari raya pun aku biasa je nampak jelmaan seperti itu. Maksudnya jelmaan yang bukan manusia lah, jelmaan jin yang menyerupai scan dekat sekitar perumahan orang lain kan. Biasa, itu benda biasa. So aku nampak lah ada satu jelmaan ni, dia pandang je dekat arah piano tu. Tetapi setelah lama dipandang ke situ, dia beralih ke pandangan lain and terpandang juga aku. Jadi aku macam tengok dia, aku macam buat tak tahu. Sebab kalau aku benda-benda ni, kalau aku macam react over, dia macam tahu dan kadang-kadang dia mengganggu. So aku terpaksa buat macam tak tahu. Jadi aku tak terfikir apa-apa. Borak aku terlintas nak tanya dekat owner tu lah kan, piano ni kenapa nak jual Lepas tu sebab dia okey lagi cantik lah. Lepas tu dia cakap sebab dah tak main dah, satu nak pindah, nak bawa ke rumah lain pun macam, yelah sebab tak main kan, dia cakap macam tu. So nak jual lah, dulu arwah ayah yang selalu main, dia cakap macam tu. Aku pun okey tak ada masalah. Aku langsung tak ada terfikir yang negatif, sebab bagi aku benda tu tak ada apa-apa. Dan peristiwa piano ni, peristiwa ni terjadi lepas daripada pengalaman baju dan lepas daripada pengalaman meja yang aku kena. Tapi still aku beli lagi. Maksudnya macam aku macam boleh deal lagi dengan benda-benda pre-love ni. Aku tak ada masalah, sebab mindset aku bukan mengatakan mentang-mentang aku pernah kena sekali dengan perkara sebegitu, lepas ni kena tak nak lah beli dah, give up. Tak ada, aku tak ada letak macam tu. Sebab bagi aku gangguan ni ada di mana-mana. Okey, pre-love tu terkena tu orang kata asbab je. Dan sebenarnya kalau aku nak kena kacau pun sebelum ni pun benda lain pun kena juga. So aku tak ada masalah dengan benda tu, dan aku tak ada fikir pun benda tu akan terjadi apa-apa. So belilah, bawa sampai ke rumah. Bila sampai kat rumah, aku dengan adik aku ni excited. Abang aku tak ada tau, sebab abang aku ni dia belajar kat luar. Jadi bila dia beli tu, dia kat mana masa tu? Tak ingat. Lepas tu dia tak adalah kat rumah yang pasti. Jadi aku dengan adik aku ni excited. Kita orang pun try main kan. Tekan-tekan tak reti main pun masa tu. Main-main macam tekan-tekan macam tu je lah, seronok-seronok kan. Lepas tu okey, puas hati, dah tunjuk contoh, dah hantar gambar dekat abang aku, apa semua, video kan. Okey lah. Malam tu dalam pukul 11 lebih macam tu, aku dengan adik aku keluar rumah tau, nak pergi cari kucing aku. Kucing aku hilang. Selalu malam dia balik, malam tu dia tak balik masa tu. So kita orang keluar lah, ambil torchlight nak pergi cari kan. So kami berdua pun cari kat belakang rumah. Biasanya kucing aku tak lari jauh pun, kadang dia pergi rumah jiran, macam tu je lah kan. So pergilah betul-betul belakang rumah aku pintu, keluar belakang, pusing belah sini. So jauh belah sini lah, macam tu. Tengah-tengah aku cari tu, aku terdengar bunyi piano. Teng, teng, tapi bukan main yang tekan-tekan bodoh macam tu tau. Dia macam seolah-olah main satu lagu. And then aku pun pandang adik aku pun pandang aku. Tapi masa tu kita orang macam, ush, Umi pun main juga. Dia pantang lah tu tengok kita main. Kita macam sembang-sembang biasa, santai tau. Kita tak ada terasa apa-apa. And then cepat-cepat pergi cari-cari, jumpa kucing aku tu. And then kita orang balik, masuk rumah balik. Masuk rumah aku cakap, Umi tadi Umi main Umi main piano macam. Tak ada, mak aku kat dapur tau, tengah masak masa tu. Lepas tu aku cakap, bukan Umi ke yang main piano tadi? Mana ada, Umi tak sentuh lagi. Umi cakap tu kan, mak aku cakap tu kan. Lepas tu aku pandang adik aku, apa itu siapa? Sebab bunyi tu masa kita orang kat luar, adik aku dengar, aku pun dengar. Memang jelas nyata macam orang main. Kita orang cepat-cepat tengok kan. Lepas tu okey, tak ada, tak terusik, macam piano tu okey je, tak ada orang main, switch pun tak ada apa-apa semua kan. Lepas tu aku pun macam pelik, terfikir sejenak. Okey, lepas tu tak ada apa, habislah kat situ kisah pada malam tu. Kita orang tak ada beria-ria lah. Lepas tu bila ada satu masa tu, abang aku balik, and then dia nak main lah piano dia tu. Lepas tu dia suruh aku rakamkan. So rakam lah. Abang, biasalah kita kalau rakam, mestilah kadang-kadang sekali rakam belum tentu jadi, dua kali pun belum tentu jadi. So berkali-kali lah juga kan. Jadi aku pun rakam abang aku. Ada satu part tu dah okey dah apa semua, tiba-tiba terdengar suara tau, suara lain.
Masa tu lah yang aku dah rasa macam lain. Aku rasa tak silap aku, abang aku pun dengar kot suara tu. Tapi kita orang macam sejenak. Lepas tu macam tak ada apa-apa. Sebab abang aku ni jenis dia selalu mengaji dalam bilik tu. Jadi macam tak ada masalah pun kan. Lepas tu dia macam okey. Jadi aku pun okey, tak ada apa. Lepas pada peristiwa tu juga, masa nak rakam abang aku menyanyi juga, ada peristiwa di mana bunyi tu bunyi lain. And then aku cakap kat abang aku tak ingat masa tu abang aku sedar ke tak, dia dengar ke tidak bunyi tu. Tetapi aku cakap, macam tak kena je. Aku rasa dia dengar kot. So kita orang pun main lagi sekali. Kita orang pula dah. Dia pun main lagi sekali. So rekod lagi sekali. Macam tu lah lebih kurang. Ada satu ketika di mana waktu aku lepak dengan abang aku, kita orang lepak-lepak santai, aku rasa abang aku pun tak tahu kot cerita ni. Lepas tu adalah satu peristiwa ni. Masa tu abang aku jarang balik. So bila dia balik tu, kadang-kadang aku lepak dengan dia. Aku rapat dengan abang aku tu. So aku lepak dengan dia sampai pagi. Jadi bila dah terasyik-asyik macam tu, malam tu aku terdengar bunyi piano tu. Lepas tu aku pandang abang aku. Aku tidur bilik abang aku, tapi aku tidur kat lantai. Aku tidur dekat atas tilam lah. Aku tak dapat nak tidur atas katil. Abang aku tidur atas katil. So aku pandang abang aku pandang aku. Lepas tu macam, Along, buat apa, dengar apa? Lepas tu dia sembang macam biasa. Dia macam tak ada rasa-rasa, tak ada emosi yang macam takut ke apa kan. So maknanya aku faham lah abang aku tak dengar pun bunyi piano tu. Jadi aku pun tengok, okey, kita kejam. Bilik abang aku ni macam bila abang aku tak ada, macam jarang-jarang orang duduk bilik tu kan. Kadang-kadang je mak aku tidur kejap. Kadang-kadang bilik tu terbiar macam tu. Kadang kita orang solat je dekat bilik tu. Jangan tidak, orang kata jangan tinggal lama sangat kan. Jadi ada satu ketika tu aku duduk baring dekat atas katil abang aku ni. Tengah duduk main phone macam tu kan. Tiba-tiba aku nampak macam ada laju tau. Macam kelibat laju daripada tepi penjuru ni. Dia pesok, dia pergi situ. Lepas tu hilang. Okey lah, aku tak nampak lagi. Lepas tu tengah-tengah aku macam tengok handphone. Aku rasa macam gelap je belah kanan aku ni. Belah kanan tu lah piano tu duduk tau. Lepas tu ada satu macam susuk tubuh. Daripada belakang nampak macam susuk tubuh manusia. Tetapi dia macam lembaga sebab dia besar. Tapi ada bentuk seperti bentuk badan manusia. Macam tu. Tapi gempal-gempal besar macam tu duduk dekat kerusi piano tu. Tapi dia tak main piano tu. So itu adalah peristiwa terakhir yang terjadi dekat piano. Dan itulah peristiwa yang aku rasa buat masa ni, setakat ni tak ada lagi yang seram. Itu je, sampai situ je lah peristiwa tu. Sebab lepas pada kejadian tu, ada ketika abang aku balik rumah lama. Abang aku selalu duduk dalam bilik dia lah. Jadi abang aku ni memang dia biasa duduk mengulang Quran apa semua. So aku rasa itulah salah satu sebab juga benda-benda tu tak kacau dah. Dan benda-benda yang pelik-pelik pun tak terjadi lagi dekat piano tu. Aku tahu akan ada yang komen dan DM untuk tengok barang-barang tu, dan aku beritahu terus terang kat sini, aku tak ada niat langsung untuk tunjuk barang tu kat dalam video aku. Sebab kalau aku nak tunjuk, mesti aku dah selitkan kat dalam video aku. Tapi memang aku tak ada niat nak tunjuk sebab benda ni ada terkait dengan orang lain. Jadi aku tak nak terlibat sebab kita pun tak tahu sebenarnya barang tu daripada siapa, asalnya milik siapa. Walaupun owner tu jual, kita tak tahu barang tu siapa punya kan. So tak ada kena-mengena dengan kisah-kisah orang lain. Aku tak nak masukkan dekat dalam video aku. So jangan minta benda-benda yang pelik-pelik. Dan niat aku share pengalaman aku dengan korang adalah kerana aku sekadar nak share. Sebab hari tu ada yang tanya kan, share lah pasal cerita pre-love item ni. Itu sahaja aku nak cerita. Dan kalau korang pun ada beli barang pre-love item, tak ada masalah. Sebab aku pun masih simpan barang-barang tu. Dan tak ada apa-apa isu pun. Awal-awal je terjadi. Sebab apa kita nak takut dengan benda-benda macam tu? Itu semua asbab je. Yang sebenarnya semua mainan jin. Tak ada masalah pun, okey? Sebab mana ada barang yang hidup kan? Benda-benda ni semua mana yang hidup. So anggap macam think positif je. Benda-benda ni semua tak ada apa. Cuma pengalaman aku dengan korang je berbeza. So tak semua orang lalui benda yang sama macam aku lalui. Korang boleh je beli barang pre-love ni. Tapi kalau nasihat akulah, kalau perabot tu macam katil ke peti ais ke meja makeup, yang tu better beli yang baru daripada pre-love. Bukanlah tak boleh, langsung boleh. Satunya aku kata kat sini kita ambil yang positif lah, yang luar daripada yang kebiasaannya orang fikir, iaitu ialah kalau kita beli barang pre-love ni, kadang-kadang mungkin ketahanan dia sekejap je sebab orang dah guna kan. Keduanya, risiko dia dari segi kita tak tahu orang yang sebelum ni guna, dia letak apa, macam peti air kita tak tahu letak apa, betul tak? Lepas tu kalau macam meja makeup pula, biasanya sebab meja makeup ni dia ada cermin, and then kadang-kadang kita tak, susah lah aku nak cakap, aku tak tahu nak explain kat korang macam mana. Tapi apa yang aku sarankan ni sebab aku dah lalui, jadi aku rasa macam better beli baru. Kalau katil pun dia ada sebab-sebab dia, tapi aku tak boleh nak cerita kat sini. Tapi aku rasa korang boleh faham benda ni. Tapi tak salah beli, tak salah, okay? Tak ada masalah. Nak beli, beli. Kalau korang nak beli, tak ada masalah. Bukan semestinya korang beli, korang lalui peristiwa macam aku.
Cuma yang tak syoknya bila beli barang yang second ni daripada pemilik sebelum ni, kalau dia dah guna dalam jangka masa yang lama. Kalau dia baru guna and then dia kata like new kan, kualiti dia kan, okay boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia dah guna tempoh yang lama, better korang beli yang baru. Begitulah dia cerita dia. Tapi tak ada apa-apa isu pun. Ini hanya perkongsian pengalaman aku je. Jangan jadikan cerita aku ni sebagai cerita yang korang nak pandukan. Maksudnya disebabkan aku pengalaman macam ni, lepas ni tak nak lah beli macam tu. Jangan macam tu. Okay, lain orang lain ujian yang dia dapat. So guys, itu sahaja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.